Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan kata sendi nama, iaitu di bawah tajuk tahun 4. Okay, Bahasa Melayu tahun 4, tema 3 iaitu keselamatan, unit 9, patuh dan selamat. Tajuk kita harus berwaspada, standard pembelajaran 5.1.4 dalam kurungan 1. Memahami dan menggunakan kata sendi nama mengikut konteks. Buku teks halaman 61. Apa itu kata sendi nama? Kata sendi nama ialah perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama. Namun, kata sendi nama setiap satunya mempunyai tugas atau fungsi yang berlainan. Penggunaannya juga ditentukan oleh peraturan yang khusus. Mari kita lihat contoh kata sendi nama. Perkataan di, dari, daripada, kepada, pada, oleh, dalam, dan ke. Perkataan di digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama dan ianya menunjukkan tempat. Contoh ayat, ibunya bekerja di sekolah itu. Larangan kata sendi nama di menggunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang menerangkan waktu, masa atau zaman. Contoh ayat, Raja Iskandar memerintah pada zaman itu. Bukan, Raja Iskandar memerintah di zaman itu. Perkataan di tidak boleh menunjukkan masa. Oleh itu, kita harus menggunakan perkataan pada. Perkataan ke, kata sendi yang kedua, digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama menunjukkan masa dan tempat. Ianya menunjukkan tempat dan arah yang dituju. Contoh ayat yang menunjukkan tempat atau arah, mereka akan ke Kuantan esok. Contoh ayat yang menunjukkan waktu atau masa, tradisi itu masih kekal dari dahulu hingga ke zaman sekarang. Ianya menunjukkan waktu dan masa. Larangan kata sendi nama ke menggunakan di hadapan kata nama atau frasa nama yang merujuk haiwan atau manusia. Mari kita lihat apa contoh ayatnya. Tolong berikan barang ini ke Ani. Ke Ani, perkataan kata sendi nama ke adalah salah. Oleh itu, kita harus menggunakan ayat yang betul ialah tolong berikan barang ini kepada Ani. Perkataan kata sendi nama oleh terletak di hadapan kata nama atau frasa nama. Ianya boleh menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif ataupun menunjukkan hubungan yang membawa maksud sebab. Contoh ayat menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif. Kuih itu dibeli olehnya. Ianya menunjukkan hubungan pembuat dalam ayat pasif. Menunjukkan hubungan membawa maksud sebab. Ia mati oleh sebab senjatanya sendiri. Perkataan
oleh, ya, digunakan kata, bagaimana cara menggunakan kata sendi nama oleh. Kita teruskan dengan perkataan kata sendi nama daripada. Ianya menyatakan punca bagi haiwan, manusia dan objek, atau menyatakan maksud sumber atau asal kejadian. Juga menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Mari kita lihat contoh ayatnya. Contoh ayat yang menyatakan punca bagi haiwan, manusia dan objek. 1. Pemain sarkas itu menerima bola daripada beruangnya. 2. Dia menjauhkan diri daripada bahaya dadah. Ini menunjukkan punca bagi haiwan dan benda, objek, ya. Contoh ayat yang menyatakan maksud sumber atau asal kejadian. Ukiran itu diperbuat daripada logam. 2. Semua ubatnya daripada akar kayu. Sumber, ya, daripada asal kejadiannya apa? Ukiran daripada logam. Ubat daripada akar kayu. Kita menunjukkan sumber kejadian. Contoh ayat menunjukkan perbezaan atau perbandingan. Harga kain itu kurang sedikit daripada harga biasa. 2. Perangai Ahmad berbeza daripada perangai abangnya. Ini menunjukkan perbandingan. Okey, penggunaan kata sendi nama daripada. Kata sendi nama dalam digunakan di hadapan kata nama atau frasa nama. 1. Ianya berfungsi sebagai kata arah atau membawa pengertian lingkungan yang tidak mempunyai ruang dan jarak. Mari kita lihat contoh ayatnya. Contoh ayat 1. Perkara itu telah dibincangkan dalam mesyuarat yang lalu. 2. Kita harus fasih bertutur dalam bahasa kebangsaan kita. Sekian sahaja video pengenalan tentang kata sendi nama. Cikgu harap murid-murid dapat memahami apa itu kata sendi nama dan penggunaan ayat yang betul dengan menggunakan kata sendi nama. Kita bertemu lagi di dalam video kata sendi nama bahagian 2 dan juga cara menjawab latihan buku teks kata sendi nama. Sekian daripada cikgu. Jangan lupa like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih.